ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengurusi imam dan tengkuasa surau, tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan anugerah yang tidak terhitung yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan selawat salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, serta mereka yang mengikut jejak langkah baginda sehinggalah ke akhirnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dengan anugerah kesihatan yang baik, dengan taufik dan hidayah Allah, malam ini kita diizinkan sama-sama berada dalam satu taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, kita cuti 2 bulan, bulan 1 dan bulan 2. Pandemik COVID-19. Tuan-tuan, bukan kita nak main-main tuan-tuan, tapi itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada semua orang panggil apa, dunia kena. Bukan kita sahaja di Taman Serai Setia, bukan kita di Kedah, di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Dah nampak cahaya di orang pada di celah-celah tu, nampak cahaya dengan vaksin. Kita bukan anti vaksin, tuan-tuan, kita bukan anti vaksin. Cuma kita tak setuju dengan istilah yang digunakan oleh beberapa orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar masa dia nak mula vaksin, nak buat masuk hari tu, tuan-tuan, ada saya dengar juru hebah yang cakap kita sedang menanti penyelamat yang akan datang menyelamatkan kita. Oh, tuan-tuan, jadi macam pergantungan tu, kan. Ya, kita kena cucuk vaksin, itu satu usaha. Ni usaha kita buat, tuan-tuan. Penjarakan sosial kita buat, usaha penamah jadah kita bawa main, itu usaha yang kita buat nak memutuskan rantaian dan rangkaian COVID ini, tuan-tuan. Dan vaksin itu pun satu usaha, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan suasana kita ini kembali seperti sedia kala, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ini kita nak bincang, nak diskusi satu lagi hadis Nabi SAW dalam buku Hadis Penawar Hati, 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Tuan Guru kita Ustaz Fahmi Zamzam Al-Banjari. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmunya ini, dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita masuk malam ni, tuan-tuan, dalam catatan saya lah, saya tak pasti, saya pun tak ingat, tuan-tuan, tapi dalam catatan kita akan masuk malam ni hadis yang ke-28. Kita dah habis dah satu buku, tuan-tuan, 40 hadis akhir zaman. Berapa tahun tak tahu, Cik Guzon, no? Lepas tu kita sambung buku yang kedua ni. Buku yang kedua ni 40 hadis penawar hati. Tuan, jadi buku hadis-hadis dalam ni, bila kita baca, kita ambil pengajaran tafsir Al-Huraian dan sikit, tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia boleh mendidik hati kita, itu yang penting, tuan-tuan.
boleh mendidik hati kita ini menjadi hati yang sejahtera, insya-Allah. Lebih-lebih lagi hati orang hak cakap ni lah tuan-tuan. Orang hak cakap ni lagi kena jaga hati tuan-tuan. Lagi-lagilah orang hak cakap ni tuan-tuan. Sebab ialah apa nama, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Nauzubillah tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni hadis yang ke-28, tajuknya seronok. Tajuk dia syok tuan-tuan. Tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Istimewa tawaran yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, tapi kekurangan pelanggan, orang tak ada. Dah kita tengok dalam kehidupan kita seharian pun, memang orang tak berapa nak merebut apa nama tawaran istimewa ini. Tuan-tuan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu fi ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu ila an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Ada beberapa ganjaran yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, yang disebut ataupun yang nyatakan oleh pengarang. Dia meletakkan tawaran istimewa, tuan-tuan, tawaran istimewa, tetapi orang tak ramai. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besarnya pahala azan. Tanya Pak Lik lah pasal apa duduk main awal sangat. Tanya Pak Su lah pasal apa duduk main awal ni. Kan? Duduk main awal nak mengalunkan azan, nak tayang suara bagi sedap ke? Nak habaq kata suara dia sedap ke? Ataupun di sana ada something yang dia tahu dia terhabaq kat kita. Kan? Dia terhabaq kat kita pasal apa duduk rajin main azan. Tuan-tuan, mungkin dah baca dah hadis ni, barangkali lah. Kalau apa nama, betapa besarnya pahala azan dan menepati saf yang pertama di masa solat berjemaah. Kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya. Dia nak azan tak boleh, dia nak saf pertama tak boleh, melainkan dengan membuat undian atau giliran. Kena buat undi. Hari ni Pak Lip, esok Pak Long, lusa Pak Su. Nescaya mereka akan berbuat demikian. Pak Lip kata, tak apa Ustaz, hari ni saya tak bimbang, tak ada orang, saya je. Kan? Dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera ke masjid untuk melakukan solat berjemaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Kan? Mereka lawan nak mendapatkan apa nama, segera ke masjid tu. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala sembahyang Isya dan subuh berjemaah, nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya sekalipun mereka terpaksa berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berjalan merangkak-rangkak, tuan-tuan, dulu kita tak tergambar macam mana berjalan merangkak-rangkak. Kampung saya ada seorang, tuan-tuan, tapi dia sembahyang Jumaat lah. Dia pergi sembahyang Jumaat walaupun kena merangkak, dia memang tak boleh bangkit. Dia memang tak boleh nak berdiri, kaki bengkak dua-dua belah, kaki dia bengkak. Dia tak boleh nak berdiri. Anak dia hantar kat pintu kereta, kat pintu masjid, pintu pagar masjid. Dia turun tu merangkak, tuan-tuan. Dia teringatlah hadis tu. Nabi kata dia akan main walaupun dalam keadaan merangkak, tuan-tuan. Sampai tahap tu lah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, tuan-tuan. Satu, azan. Cerita berkaitan dengan azan. Bila kita kata azan, sampai berebut-rebut nak azan ni, tuan-tuan, mana lebih baik antara mengalunkan azan dan menjadi imam? Tuan-tuan, mana lebih baik, nak mengalunkan azan ke, ataupun nak jadi tok imam sembahyang, jadi tok imam? Kalau berdasarkan kepada hadis ni, tuan-tuan, hadis yang kita baca malam ni, dia kata kalau orang tu tahu kata fadilat melaungkan azan tu, dia akan kalau nak mengundi, dia akan sanggup mengundi. Nah, abang kata apa, tuan-tuan? Memang fadilatnya besar. Apa dia azan tu, tuan-tuan? Azan ni panggil orang mai masjid. Panggil orang mai masjid. Bukan hanya sekadar nak bagi tahu masuknya waktu, tapi ajak orang mai masjid. Bukan ajak orang pergi mana, bukan ajak orang tengok wayang, bukan ajak orang pergi karaoke, dak, ajak orang mai masjid, masuknya waktu solat. Okey, mana lebih baik, tuan-tuan, menjadi menjadi imam ataupun jadi tok bilal? Jadi tok bilal. Di sana ada dua pandangan, tuan-tuan. Kita tengok. Pandangan yang pertama dan pandangan yang pertama dan pandangan menurut ulama Syafi'i dan Hambali, serta jumhur ulama, tuan-tuan, menyatakan bahawa orang yang mengalunkan azan serta yang kedua sebelum azan tu iqamat, kan, orang yang mengalunkan azan serta iqamat lebih baik daripada menjadi imam. Tu dia Pak Lik. Tok Bilal panggil orang menidak mengalunkan azan tu, pandangan jumhur ulama berpendapat itu lebih besar, lebih baik daripada menjadi imam. Hujahnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah. Tuan-tuan, dan kaum mimman da'a ila Allah itu, Sayyidatina Aisyah menyebutkan bahawa yang dimasukkan man da'a ila Allah itu ialah orang yang mengalunkan azan. Orang yang mengalunkan azan, tuan-tuan. Jadi lepas ni jangan duk biar kat palik seorang lah, tuan-tuan. Tapi jangan sampai bertumbuk nak azan. Ini kadang-kadang azan bertumbuk pun jadi masalah juga. Bukan dia kes azan bermasa muka, ada kes dengan buat main, tuan-tuan. Ada kes azan pun boleh bermasa muka. Allahu Akbar. Kan, sedangkan dia masing-masing tahu kata kelebihan tu. Tak apalah, yang menjadi masalahnya masing-masing nak menonjol, kemudian nak jual kata azan dia lebih sedap pada azan orang. Itu jadi masalah, tuan-tuan. Okey. Mana hadis yang nak menunjukkan kata azan itu besar fadilatnya? Antaranya hadis yang kita baca tadi. Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau sanggup mengundi, depa sanggup nak mengundi, tuan-tuan. Nak mengalunkan azan. Satu. Yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari juga, tuan-tuan. Pada dalam hadis itu Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis salati farfa sautaka bin nida'i
fa innahu la yasma' muda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Allahu akbar, tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata, sekiranya ataupun apabila kamu dia kata di sini fi ghanamika, kamu sedang mengembala kambing kamu. Kan artinya kita duk buat kerja lah, tuan-tuan. Kita duk buat kerja, tak kiralah apa kerja yang kita buat, kerja emak, kerja itu dalam bentuk kerja kerja yang bersawah, bertani dan seumpamanya, tuan-tuan, ataupun kamu duduk dalam kebun-kebun kamu dan kamu azan. Kamu nak azan di kampung, di tempat apa nama, di kebun kamu tu. Agak-agak kita, kalau kita azan di kebun tu, Pak Nuno, kebun kita tu kan, ada kebun itu kan, agak-agak kita buat azan tu, agak-agak orang pakai api pun orang nak pergi tengok siapa ni, tak ada tempat lain nak azan ngemaknya. Orang akan pergi, tuan-tuan. Pasal budaya kita bukan macam tu, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, kalau kamu tengah duk bekerja macam mana pun, kalau kamu azan, apa pesan Nabi? Nabi kata, farfa sautik, maka tinggikan suara azan tu. Untuk apa? Bagi tahu dekat orang lain, sama kata waktu dah masuk. Sebab Nabi kata, kalau tak akan dengar orang apa nama azan tu, manusiakah yang dengar, jinkah yang dengar, bahkan Nabi kata wala syai'un, artinya apa yang dengar. Kok tepi kita tu pokok yang dengar, kah batu-batu yang dengar apa nama azan kita tu, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan semua yang dengar itu, imam manusia ataupun bukan manusia, dia akan menjadi saksi tentang apa dia, kebaikan apa nama kita mengalunkan azan. Bila dia jadi apa nama saksi nu yaumal qiyamah, waktu mulut kita, waktu kallimuna apa nama, nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci, orang bercakap, waktu kallimuna aidihim, tangan-tangan kamu yang bercakap, kaki-kaki kamu, apa yang kamu buat akan menjadi saksi pada waktu itu. Antaranya yang akan menjadi saksi apa dia, apa nama, apa yang biasa dengan orang yang mendengar azan kita, kerana kita bagi tahu tentang masuknya waktu solat. Tuan-tuan, tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, yang disebut oleh Nabi tentang kelebihan orang yang mengalunkan azan. Tapi azan kena betul lah sebutannya, bagi betul. Kalau ha lah kan, jangan hayya ala salah, tak betul lah. Hayya ala salah bagi makhrajnya, bagi betul. Karena kalau kita tersalah makhraj, dia akan berubah makna, tuan-tuan. Tapi sejarah menunjukkan, sejarah apa nama Bilal, tuan-tuan, Bilal bin Rabah tu, dia antara orang yang tak boleh nak sebut shin dia tak boleh sebut. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, dia tak boleh sebut, dia akan sebut sin, ashadu, sin. Dan riwayat itu menyebutkan bila dia azan bunyi ashadu tu, orang akan apa nama, ada orang yang pi minta kat Nabi nak azan, minta kat azan. Satu hari Nabi bagilah orang azan. Bila orang tu azan, Jibril jumpa Nabi hari tu. Antara soalan Jibril tanya dekat Nabi, hampa tak memang subuh ke hari ni? Hampa tak memang subuh ke hari ni? Kan Nabi kata, semayang. Pasal apa? Sebab kamu penduduk langit tak dengar azan seperti biasa. Barulah Nabi tahu bahawa azan yang dialunkan oleh Bilal itu apa nama, bukan saja dengar apa nama di bumi ni, bahkan dengar sampai ke langit. Sedangkan Nabi kata dekat apa nama, Nabi sebut apa nama, sin indal Bilal, shin indallah. Lebih kurang macam itulah, sin indal Bilal. Walaupun Bilal sebut sin, tetapi dia shin di sisi Allah.
Abang kata kita kadang-kadang itulah tuan-tuan, apa nama, macam saya punya saudara tak boleh sebut ra. Sampailah anak dah 2 dah, 3 dah, ra lah. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah, macam tu lah. Dan dia pun bila pergi mayang dia takkan memang dia malu lah, dia tak imam malu. Dia takkan baca kuat-kuat harapan kita tu. Memang dia kata memang tak boleh sebut. Orang tua-tua dulu kata makan pinang punya pasal tu. Betul kan? Mungkin ada kaitan kot kan. Kita dulu nak makan pinang yang orang tak bagi makan pinang keras lagi. Keras tak apa, pening tu daripada habaq tu kan. Kan. Okey. Itu satu. Hadis yang kedua tentang azan ni, al-imam dhamin. Hadis yang diriwayatkan oleh apa nama Abu Daud. Al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Imam adalah dhamim, apa dia? Pertanggungjawaban. Muazzin adalah orang yang dipercayai, orang yang amanah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada imam-imam dan ampunilah tukang-tukang azan. Ampunilah tukang-tukang azan. Riwayat Abu Daud. Amanah, yang Nabi bila kata amanah, muazzin ni Nabi kata amanah. Amanah lebih tinggi daripada dhamin, pertanggungjawaban, dan keampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Cuba tengok Nabi letak dua-dua tu kan. Kan Nabi apa nama nak kata kelebihan orang muazzin tu, tapi Nabi taklah kata imam tu teruk, imam tak bagus, tapi Nabi kata imam itu apa nama dhamin. Maka tuan-tuan, ada orang kata kalau dua tu, kalau kata imam dengan yang muazzin lebih baik, pasal apa Nabi tak pernah dengar azan pun? Mungkin orang katakan Nabi tak pernah azan, tak pernah dengar pun Nabi azan. Khalifah pun tak pernah azan, sangat khalifah azan. Tuan-tuan, maka jawapannya Nabi dan para khalifah itu tidak melakukan azan, tidak azan. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka tidak mempunyai banyak masa. Sibuknya mereka apa nama dalam mentadbir, menjaga apa nama agama itu, sehingga kan tak ada nak jadi, tak ada nak azan. Kan kita dengar depa jadi imam saja. Kan? Kalau besar pahala tu walah apa nama orang akan berhujah, kalau besar betul-betul besar pahala, tentu mereka juga berebut nak azan. Tapi tak pernah dengar pun Nabi jadi Nabi apa nama azan, apa nama khalifah pun azan. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tuan-tuan, menurut ulama Hanafi, iqamah dan menjadi imam lebih baik daripada azan. Lebih baik daripada azan. Orang sebab tu setengah-setengah tempat tuan-tuan di Mesir kan, orang hak qomat tu dia di imam. Dia qomat Allah akbar, dia terus nak jadi imam. Dia qomat dia yang jadi imam. Kita mula-mula pergi dulu rasa pelik lah tempat kita ni tak jadi macam tu. Kita tengok tempat orang baru kita tahu pandang berbeza-beza tu tuan-tuan. Tu satu. Kita tempat semayang di apa nama semayang yang tak semayang kita baru sampai kan, Allahu akbar, tu imam tak nampak pun tu imam tu angkat tangan. Memang tak angkat tangan pun. Yang Allahu akbar dia tak angkat tangan pun. Bukan tak angkat tangan apa nama tak di telinga ni. Di telinga pun tak angkat, letak dia perut pun tak, dia lepas gitu je. Kan kita duduk perhati, semayang lagi ni, orang lain pakai dia ikut dah. Semayang dah lah tu. Oh kan. Cuba kita buat lagu tu tempat kita. Kacau. Sebab tu kita tak boleh buat lah tuan-tuan. Okey. Pandangan yang kedua, apa nama ulama Hanafi dan juga apa nama menyebutkan iqamat dan menjadi imam lebih baik daripada azan, kerana Nabi SAW dan para khalifah menjalankan tugas imam, tetapi mereka tidak menjalankan tugas menjadi tukang azan. Itu pandangan yang kedua. Jadi kita nak pegang yang mana? Tuan-tuan, so
bila dibentangkan kepada kita dua pandangan itu, tuan-tuan boleh pegang hak mana. Tapi rajihnya tuan-tuan, yang sebaik-baiknya berpegang kepada yang pertama tadilah tuan-tuan, sebab mana fadilatnya orang azan dan iqamat itu lebih baik daripada, lebih besar pahalanya, bukan lebih baik, bersih, lebih afdal daripada menjadi imam. Dan waktu yang sama kita nak taklah menafikan kelebihan imam sebagai orang panggil apa, ketua dalam memimpin solat berjemaah tadi tuan-tuan. Lepas ni tak pakat tak mau jadi imam, pakat nak berebut azan pula tuan-tuan. Okey. Azan dan menepati saf yang pertama, bersegera pergi ke masjid dan mengerjakan sembahyang isyak dan subuh berjemaah, itu antara amalan yang diberikan pahala yang amat besar pada hari kiamat nanti. Kalau orang ramai mengetahui nilai ganjaran terhadap amalan-amalan ini dan diperlihatkan kepada mereka seperti gaji yang diterima setiap bulan, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Bahkan mereka terpaksa membuat giliran atau agihan kerana ramainya orang yang ingin mendapatkan peluang itu. Okey, satu azan kita dah sembang. Yang kedua, Nabi kata kelebihannya apa dia? Saf yang pertama. Tuan-tuan menepati saf yang pertama. Ini solat jemaah yang banyaklah tuan-tuan. Tapi kalau solat kita satu saf ya, tak bimbanglah kita sentiasa saf yang pertama. Kan? Ini maksudnya kita nak merebut-rebut, nak ambil apa nama untuk saf yang surah apa nama jemaah yang besar-besar, kita nak merebut saf yang pertama itu. Apa kelebihan yang ada pada saf yang pertama ini tuan-tuan? Tadi azan tadi, dan Nabi beritahu dah azan tadi itu apa nama dia punya kelebihan-kelebihan dia. Untuk saf yang pertama ini, antara hadis yang kita sebut yang tadi kan, ada hadis-hadis lain yang memang dia tujukan kepada saf pertama ini. Antaranya tuan-tuan, satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Allahu akbar. Kita dengar dalam setiap hari Jumaat, Tok Khatib sebut, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Tuan. Tapi tak orang yang dalam saf yang pertama ini, dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, dia kata sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas saf orang yang berada dalam saf yang pertama. Tuan-tuan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam hadis ni. Apa maksud selawat di sini tuan-tuan? Artinya Allah dan para malaikat memohon keampunan bagi orang yang berada dalam saf yang pertama itu tuan-tuan. Itu satu hadis. Hadis yang kedua tuan-tuan. Hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Khairu sufufi ar-rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim ini tuan-tuan, apa dia? Nabi kata sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang awal, saf yang di depan, sebaik-baik saf. Dan seburuk-buruk saf, kan, orang laki-laki adalah yang paling belakang. Belakang kali tu, paling belakang kali dia saf yang seburuk-buruk saf. Manakala sebaik-baik saf orang perempuan adalah saf yang belakang sekali. Manakala seburuk-buruk saf orang perempuan adalah yang paling depan sekali. Habaq kat orang perempuan kita dengan dah berebut saf depan ni, nak pergi mayang raya, mayang tarawih dengan berebut depan. Ini bukan main berebut nak pergi ke depan ni. Nak pergi saf mayang tarawih tu, nak pergi duduk depan tu. Nak ambil saf yang pertama. Nak merebut saf yang pertama. Rupanya dia baca sah, dia baca hadis tadi.
Hadis tadi apa nama, kalau dia tahu fadilat hadis apa nama sahih pertama tu, dia baca hadis tu. Sedangkan ada hadis lain yang menjelaskan untuk perempuan saf yang belakang sekali itu saf yang terbaik. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Pasal apa saf yang apa nama saf laki-laki yang paling baik saf yang pertama itu? Sebabnya tuan-tuan, antaranya menunjukkan ataupun menjadikan dia sebagai manusia yang bersegera ke arah kebaikan. Maksudnya simbol, lambang orang yang apa nama awal main masjid, contohnya ke arah ke apa nama tu, tinggal duduk depan lah. Tapi kalau dia main awal masjid duduk belakang ke, habis modal kan. Yang kedua, dia dekat dengan imam. Apa kelebihan dekat dengan imam ni? Satu ketika dulu tuan-tuan, orang dekat dengan imam ni dengar bacaan imam lah. Bukan tak dengar. Lah ni mungkin lah kot dengan teknologi kita hari ni kan, orang belakang sekalipun boleh ingat, boleh dengar untuk imam tu. Bila dia dekat dengan imam tuan-tuan, kadang bila imam silap, dia boleh tegur untuk imam. Kalau dia duduk belakang, tak boleh tegur tuan-tuan, dia tak boleh tegur untuk imam. Imam pun jadi keliru lagi kan. Jadi pasal apa bila dengar tu imam baca tu, apa nama, dekat dengan tu imam tu, dia dengar bacaan tu imam tu, pasal apa? Sebab bila dengar bacaan imam, rupanya mendapat ganjaran daripada bacaan imam ketika semayang tu. Jadi tuan-tuan, abang kata tuan-tuan, hadis Nabi menyebutkan semayang berjemaah 27 tu, sab'ah wa asyrina darajah tu, sebenarnya lebih pada tu. Semayang berjemaah tu hanya 20. Kalau kita baca dalam hadis apa nama, dalam Fathul Bari tu tuan-tuan, dia menghuraikan tang mana tersembunyi 27 tu. 27 fadilat tadi tuan-tuan. Dia ambil ayat semayang nak main tu pun dah dikira dah kan. Langkah kaki dia pun dah dikira dah kan. Lepas tu bila dia main senyum dengan orang pun apa nama, menunaikan dakwah Tok Bilal, apa dia memperkenankan jemputan Tok Bilal mai semayang tu, tu tuan-tuan, abang kata fadilatnya besar tuan-tuan. Okey, apa maksud seburuk-buruk saf? Maksudnya tuan-tuan, yang dikatakan seburuk-buruk itu bukanlah kata saf tu buruk, cumanya di sana ada pahala yang kurang, ada pahala yang lebih. Paling kurang pahala dan kelebihannya serta jauh dari kehendak dan tuntutan syarak tuan-tuan. Dan tadi saf bagi perempuan tadi itu, seburuk-buruk saf adalah yang paling depan itu sekiranya sembahyang jemaah itu ada laki-laki dan perempuan bercampur. Tapi kalau mereka saja tuan-tuan, abang kata mereka berebut jugalah nak saf depan tu. Kan, boleh tak mereka nak azan? Ada puas saja-saja tak ada masalah, azan boleh azan tuan-tuan. Tapi ada dibincangkan di sana satu hukum. Apa hukumnya tuan-tuan, kita dengar azan orang perempuan tu, kita dengar azan dia, oh masuk dah waktu kan, kita dengar azan dia, kita pun semayang. Oh tuan-tuan, dibincangkan sah tak semayang dia tu, semayang apa nama kita yang orang lelaki yang dengar apa nama azan orang perempuan tu. Ada pandangan kata tak sah tu. Tak sah. Nah, abang kata apa tuan-tuan? Perempuan ini banyak dia punya larangan, patan larang yang sikit lah. Dia punya patan larang tu. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, bersegera pergi ke masjid. Tuan-tuan, cepat-cepat pergi masjid apabila mendengar azan. Dan yang keempat, kelebihan yang diberikan kepada orang yang apa nama, yang tawaran itu apa dia, solat berjemaah sembahyang isyak dan subuh tuan-tuan. Subuh dan isyak dan subuh. Okey. Namun kenyataannya bukanlah sedemikian. Ramai orang yang tolak menolak dalam melaksanakan amalan ini.
terkadang kalau ternampak saf pertama atau saf hadapan itu kosong, masing-masing mempersilakan orang lain untuk memasukinya. Kita biasa buat kan? Apa nama, kita tak pi, kita bagi orang lain pi. Biasa tak tuan-tuan? Biasa sangat. Tuan-tuan, di sana ada satu apa nama kaedah fiqhiyah, kaedah yang disebut sebagai al-isar. Al-isar. Al-isar tu apa dia? Al-isar itu ialah memberikan mengutamakan orang lain dalam hal-hal kebaikan. Itu al-isar. Tuan-tuan, kaedah di sana ada satu yang menyebutkan yang berbunyi dalam kaedah fiqhiyah itu apa dia? Al-isar fil qarbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Apa dia? Isar mengutamakan orang lain dalam hal-hal ibadah adalah makruh. Manakala isar dalam perkara lain adalah sesuatu yang terpuji. Artinya apa tuan-tuan? Dalam kita kadang-kadang mengutamakan orang lain saf tu. Tak, kita dulu sepatutnya merebut. Kita dulu yang sepatutnya rebut apa nama saf yang pertama tu. Saf yang pertama tu. Kalau ada ruang kosong tu, kita lah yang rebut. Jangan bagi dekat orang. Perbuatan kita bagi dekat orang tu makruh. Tuan-tuan, makruh dalam hal ibadat ini. Tapi dalam hal-hal lain, dia kata dalam hal-hal keduniaan, seperti hal harta benda, makan, minum, yang tu isar, berikan keutamaan ke orang lain. Berkalih kita rupanya, tuan-tuan, kita terkalih. Kalau makan, aku dulu, orang lain belakang kira. Kita mengutamakan yang itu. Rupanya kita terkalih, kita ambil hak yang makruh tu, kita rebut. Hak yang mahbub, yang disarankan, yang disunatkan, yang digalakkan itu, kita tak buat pula tuan-tuan. Kita tak buat. Jadi berlaku kesilapan kita di sana. Okey. Padahal dalam masalah seperti ini kita makruh mendahulukan orang lain. Okey. Peluang itu mesti kita rebut, jangan diabaikan. Sebaliknya ada pula orang yang ketika makan beramai-ramai dia tidak berkenan mempersilakan orang lain untuk mendapatkan habuan yang lebih banyak daripadanya. Padahal dalam keadaan seperti ini kita sangat disuruh untuk melebihkan dan mendahulukan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi ke Nurul ambil pahala sikit lah, beratok-beratok nak ambil lauk tu tuan-tuan. Nak ambil nak apa orang panggil apa, nak ambil sikit pahala, dah kita Nuri tu orang panggil tu dah pahala dah, kita menunaikan pahala tu tuan-tuan. Beratok nak ambil lauk tuan-tuan, tolong orang dekat kita tu, tolong bubuh lauk tu pun itu pahala tuan-tuan. Nak kata nama isar tadi tuan-tuan, mahbub dalam perkara yang disarankan tu, mengutamakan orang lain tadi. Okey, amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis di atas ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan solat, yang merupakan tiang kepada agama kita dan berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Oleh itu, amalan-amalan ini sangatlah perlu untuk diperkemaskan dan disempurnakan. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang ketinggalan dari menghadiri solat berjemaah selain daripada orang-orang munafik atau orang-orang Islam yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Ada di antara sahabat Nabi yang terpaksa dipimpin oleh dua orang anaknya untuk dapat hadir solat berjemaah. Tetapi di hari ini banyak masjid-masjid yang kosong dari solat berjemaah, dan banyak pula masjid yang hanya dihadiri oleh orang-orang tua atau pegawai-pegawai yang sudah pencen. Maka dari kerana itu, marilah kita bersama menegakkan syiar umat Islam ini, dan insya-Allah dengan itu kita akan dikurniakan kemenangan yang pernah diberikan kepada generasi dahulu.
Contohnya orang yang sembahyang berjemaah, orang yang boleh mengekalkan sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah ni tuan-tuan. Barat satu hadis Nabi, sesiapa yang menunaikan solat isyak berjemaah, dia seolah-olah telah menunaikan separuh daripada malamnya. Dan siapa yang boleh menunaikan sembahyang isyak berjemaah campur dengan subuh berjemaah, dia seolah-olah telah mendirikan satu malam tu full, walaupun dia tak bangkit malam pun. Dia tak sembahyang tahajud pun, tapi fadilatnya Allahu Akbar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu kisah tuan-tuan, ada satu kisah tentang seorang seorang tok guru yang ada anak dara segak, yang anak dara segak tuan-tuan, anak perempuan segak, dan dia kata, anak dara dia kata apa, aku tak akan berkahwin kecuali dengan, kalau nak jadi laki aku ni, dia mesti orang yang tidak pernah tinggalkan tahajud. Satu. Yang kedua, dia tidak pernah ada khatam Quran setiap hari. Dan yang ketiga, dia puasa sepanjang tahun. Dia buat syarat nak jadi tok laki dia ni. Kita angkat tangan lah, tak ada. Nak jadi laki dia kata satu, khatam Quran setiap hari. Yang kedua, qiyamul tiap malam. Yang ketiga, puasa sepanjang tahun. Ketawar tu kan ada seorang anak muda yang menyahut cabaran dia ni. Dia kata, saya boleh, saya cukup ketiga-tiga benda tadi. Tiga-tiga yang disebut oleh anak tuan, saya adalah dekat dia, layak, dia kata. Macam mana? Dia kata, tidakkah tuan mengetahui bahawa antaranya orang yang menghidup, orang yang sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah itu seolah-olah dia menghidupkan malam. Dia kata dia memang orang yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah tinggal sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah. Yang kedua, dia kata, saya antara orang yang tidak pernah meninggalkan puasa 6 setiap tahun. Puasa 6 kan bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Cerdik. Dan yang ketiga, dia kata khatam Quran setiap hari. Tidakkah kamu baca hadis Nabi yang menyatakan siapa yang membaca 3 surah Ikhlas, seolah dia telah khatam satu Quran. Nampak dia setiap malam dia baca 3 kali qul huwallah ini. Jadi dia kata tiap malam dia khatam Al-Quran. Jadi bila dia kata tu, saya cukup syarat untuk nak kahwin dengan anak tuan. Kahwin. Abang kata tuan-tuan, abang kata apa? Hujah yang ada dekat orang tu, ilmu yang ada dekat orang tu kadang-kadang memudahkan dia tuan-tuan, memudahkan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada kelebihannya, ada fadilatnya untuk kita pada malam ini. Sebab tu akhirnya tuan-tuan, sedaya upaya insya-Allah kita cubalah kalau boleh memenuhkan saf yang pertama kan, rebut untuk mengalunkan azan kan. Mencerita tu tak cerita tu jurulatih pencin azan lagi tuan-tuan. Dia balik kampung lama duk kerja jurulatih polis ni, suara sedap mah. Sorry bukan nak kata apa dah. Suara dak saja meja. Suara memang garuk punya suara. Azan memang sedap mah. Tok imam kata Pak Long, kalau azan Pak Long memang suara sedap mah kata dia nak azan kata, tapi sebenarnya saya tak pandai, saya tak reti. Tok Izan kata, Tok Imam kata, mai saya nak ajak kata. Dia pun pergi belajar ke Tok Imam, bos, dalam 3 hari. Okey. Satu subuh tu orang tak ada kan, dia sampai awal di masjid, dia azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Start lah. Ni cerita tahun 80-an 90-an ni, ya tuan. Orang pakat mai. Tok imam celapuk pi masjid pi awal. Tengok siapa azan ni. Tak nampak orang azan, tuan-tuan. Tak nampak orang azan. Lepas tu pi dekat pun tak nampak. Syukur sampai habis la ilah tak nampak apa nama orang azan. Tok imam masuk dalam masjid, tengok menerap azan. Tuan-tuan, dia azan menerap. Tu imam kata, awak ni sampai terang ni azan dia kata. Itu pasal menerap. Pasal apa sampai menerap? Rupanya tuan-tuan, tu imam kata petua tu imam nak azan nombor 1, nak suara kuat, jari dalam telinga. Balik jari dalam telinga. Kan anak jari dalam telinga, suara insya-Allah azan boleh kuat. Memang kuat sungguh kita tak dengar kan. Dia pun itu orang. Tahun 80-an 90-an ni mana ada macam ni. Dia punya speaker ni kaki tu. Kan? Allahu Akbar, mic turun. Dia turun sikit. Syahadu an la ilaha illallah, mic kau turun. Mic kau turun. La ilaha illallah, mic sampai ke bawah. Meneraklah dia. Tok imam kata, awak tak angkat. Oh, boleh buang ke? Nak abad kadang apa tu, petua kadang-kadang tu kan. Dia terima petua tu buh dalam telinga tu. Petua buang dia tak terima. Habis baru buang. Jadi wallahu alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawaffaw bil haqqi wa tawaffaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.